Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya. Baru-baru ini, channel ini telah membuat satu lagi undian secara terbuka. Bertajuk, kalau Najib hendak lompat parti, manakah parti terbaik untuk Najib? Dan diberikan sebanyak 5 parti sebagai pilihan untuk dipilih oleh para responden. Terima kasih kepada lebih daripada 2,000 orang yang telah mengundi di dalam undian secara terbuka ini. Dan keputusan selepas 10 jam undian ini dibuka, dengan tajuk kalau Najib hendak lompat parti, manakah parti yang terbaik untuk Najib? Berikut adalah keputusannya. Di tempat yang keempat, iaitu sama dengan 6% PPBM dan warisan. Manakala di tempat ketiga pula adalah Parti Pejuang yang telah dipilih oleh para responden untuk kalau Najib hendak lompat parti, manakah parti yang terbaik untuk Najib memilih sebagai pejuang. Manakala 17% lagi pula berpendapat Najib kalau hendak lompat parti yang terbaik untuk Najib lompat adalah kepada Parti PAS. Dan daripada 2,100 orang yang telah memilih itu, yang telah mengundi, nampaknya bersetuju secara majoriti untuk kalau Najib hendak lompat parti, manakah parti yang terbaik untuk Najib lompat ialah kepada Parti PKR, iaitu sebanyak 63%. Tahniah diucapkan kepada PKR yang telah dipilih oleh para responden untuk kalau Najib hendak lompat parti, manakah parti yang terbaik untuk Najib memilih PKR sebagai parti yang terbaik untuk Najib Razak melompat. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia. Baru-baru ini channel ini telah melakukan satu undian secara terbuka bertajuk siapa sepatutnya Presiden UMNO. Dan daripada undian itu diberikan 5 nama yang mungkin boleh dipilih untuk menjadi Presiden UMNO yang seterusnya untuk menggantikan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Nama-nama yang telah diberikan sebagai pilihan adalah Tok Mat Hassan, Khairi Jamaluddin, Ismail Sabri Yaakob, Hishamuddin Hussein dan Bung Mokhtar. Terima kasih diucapkan kepada 4,400 orang yang telah menjadi responden dan telah mengambil bahagian di dalam undian secara terbuka ini. Daripada 4,400 yang sudah menjadi responden itu, sebanyak 424 orang menunjukkan tanda suka dan 71 lagi telah memberikan komen secara bercampur-campur. Daripada keputusan itu, undian telah menunjukkan bahawa dengan tajuk siapa sepatutnya Presiden UMNO telah berikut adalah keputusannya. Pada tempat yang sama, iaitu Bung Mokhtar dan Hishamuddin Hussein, masing-masing telah menerima 7% undian. Manakala seterusnya, Ismail Sabri Yaakob pula berjaya mendapat 9%, melebihi 1% daripada Khairi Jamaluddin iaitu 8% sahaja. Tahniah diucapkan kepada Tok Mat Hassan yang nyata mengungguli dengan majoriti yang sangat-sangat jauh besar meninggalkan peserta-peserta ataupun daripada nama-nama yang diberikan yang lain. Tok Mat Hassan mengungguli carta dengan 70% undian. Ternyata kemungkinan besarnya Tok Mat Hassan adalah pilihan utama untuk menjadi Presiden UMNO yang seterusnya. Sekian, salam sejahtera Malaysia. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada astroawani.com bertajuk Agung ulangi titah Parlimen perlu bersidang secepat mungkin, kata Istana Negara.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada hari ini sekali lagi menzahirkan pandangan bahawa persidangan parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Dalam satu kenyataan pada hari ini, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Ahmad Fadil Samsudin berkata, Tuanku berpandangan persidangan itu perlu dilakukan mengikut garis panduan dan prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dan Parlimen Malaysia. Jelas beliau lagi, Tuanku Baginda mengambil ketetapan itu setelah mengadakan pertemuan dengan Speaker Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim dan Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun di Istana Negara awal hari ini. Susulan sesi menghadap kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong itu, beliau berkata ini bagi membolehkan proklamasi darurat dan ordinan darurat yang telah dikeluarkan dapat dibentangkan di Parlimen seperti yang termaktub dalam Perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan, kata Ahmad Fadil lagi. Turut menyertai sesi itu ialah Timbalan Speaker Dewan Negara Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad dan dua Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Azalina Osman Said dan Datuk Muhammad Rashid Hasnon. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada inforakyat.net bertajuk Apa Salahnya Kita Cuba Anwar sebagai Perdana Menteri, kata MP UMNO. Ahli Parlimen Jerantut Datuk Ahmad Nazlan Idris yang sebelum ini menyokong penuh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini dilaporkan mengakui beliau telah menandatangani akuan bersumpah SD yang menamakan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang baru. Menurut laporan utusan Malaysia, SD berkenaan adalah yang kedua ditandatanganinya selepas yang pertama kepada Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Ia sebagai sokongan kepadanya untuk diangkat sebagai Perdana Menteri interim jika Majlis Raja-Raja Melayu menubuhkan kerajaan interim. Untuk rekod, pada Oktober 2020 yang lalu, Nazlan pernah menafikan bahawa beliau menyokong Anwar atau rancangan menubuhkan kerajaan baru. Beliau juga telah membuat laporan polis terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana didakwa menyenerai nama beliau dalam barisan ahli parlimen yang akan menyokong Presiden PKR itu untuk membentuk kerajaan baru pada Oktober 2020. Jika dia mendakwa saya menyokong beliau, itu satu pembohongan besar. Saya berdiri teguh dan menyokong penuh kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan tidak akan berpaling tadah, katanya. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia.